kita merasa syukur pada Allah SWT kerana kita dijadikan sebagai orang Islam, yang mana nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita ini adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat-nikmat yang lain ini tidak bererti dan tidak berguna kepada kita sekiranya tidak ada iman dan tidak ada Islam di dalam hati kita. Kerana tubuh kita yang kasar ini, yang merupakan nikmat fizikal yang diberikan oleh Allah SWT ni, dia tidak akan kekal lama. Apabila kita mati dan bertemu dengan Allah SWT, masuk dalam kubur, tubuh kasar kita ni akan menjadi repuk dan akhirnya hilang. Yang kekal hanyalah ruh kita, dan ruh inilah yang akan menanggung baik dan buruknya kehidupan kita di alam akhirat. Apabila kita beriman kepada Allah SWT dan melakukan amal yang soleh, maka insya-Allah ruh kita ini akan menerima nikmat yang berpanjangan, bukan saja sewaktu berada dalam kubur, tetapi juga dalam kehidupan yang sebenarnya apabila kita kembali ke akhirat. Dan untuk memenuhi masa sekejap ni, saya ambillah sepotong hadis untuk sama-sama kita renungi. Yang mana kerana kita ni, seperti mana yang kita tahu, kita orang Islam ni disebut dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara mara. Kita ni bersaudara belaka. Dan Allah SWT juga menyebut fa'aslihu baina akhawaikum, maka hendaklah kamu memperelokkan hubungan antara sesama kamu. Sebagai orang Islam, saya dan tuan-tuan sekalian, kita mesti menjaga hubungan sesama kita dan memperelokkan hubungan itu sebagai memenuhi tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara perkara-perkara yang dituntut kepada kita semua dalam hubungan kita sesama Islam ini, ialah ada yang kita panggil sebagai hak. Dalam kehidupan kita ni ada hak yang perlu kita tunaikan. Sebagaimana Nabi sebut, inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan. Setiap ni ada hak. Hak kita kepada Tuhan yang perlu kita laksanakan, hak kita ke atas diri kita sendiri, hak kita ke atas keluarga kita, isteri, anak-anak kita, hak kita di dalam masyarakat, dan hak kita kepada saudara-saudara yang seagama dengan kita, yang setiap orang daripada kita ni mesti berusaha untuk menunaikan hak ini dengan seberapa baik yang boleh. Berdasarkan sepotong hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun, idza laqitahu fasallim alaihi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza istansahaka fansahu, wa idza 'atasa fahamidallah fashammithu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fattabi'hu. Riwayat rawahu Muslim. Iaitu sebuah hadis daripada Abu Hurairah, salah seorang sahabat Nabi yang terkenal, yang digelar sebagai Abu Hurairah ni bapak kucing. Nama dia Abdurrahman bin Sakhar, nama sebenar dia, tapi dikenali dalam sirah, dalam hadis dan sirah sebagai Abu Hurairah, iaitu bapak kucing. Dia ni digelar bapak kucing kerana dia berihi. Pera kucing, berihi main dengan kucing. Dia jumpa kucing mana-mana, dia ambil. Dan dia pernah jalan buh kucing dalam lengih jubah. Dalam lengih jubah dia ni, dia buh kucing. Duduk depan ramai-ramai tu, bik kepala kucing ikut lengih jubah ni. Sebab tu digelar sebagai Abu Hurairah, bapak kucing. Daripada Abu Hurairah ni katanya, Rasulullah SAW telah bersabda, iaitulah Nabi kata, hak ke atas ataupun hak orang Islam di atas tiap orang Islam yang lain. Mana hak sama-sama kita ni ada 6. Nabi kata ada 6. Situn, iaitu pertama, iza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kamu bertemu dengannya, hendaklah kamu mengucapkan salam. Wa iza da'aka, apabila dia menjemput kamu, mempersilakan kamu, mengundang kamu, fa'ajibhu, hendaklah kamu terima jemputan dia. Wa iza stansahaka fansahu, apabila dia meminta nasihat ataupun pandangan daripada kamu, hendaklah kamu beri nasihat tersebut. Wa iza atasa, apabila dia bersing, fahamidallah, dan dia mengucapkan alhamdulillah, fashammithu, maka hendaklah kamu sambut bersing dia tu.
Wa idza marida, apabila dia sakit, fa'udhu, hendaklah kamu lawati dia, ziarah dia. Wa idza mata, dan apabila dia mati, fattabi'hu, hendaklah kamu ikut ataupun hantar jenazahnya ke kubur. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW menceritakan kepada kita ataupun mengajar kita ada ni perkara yang kita semua kena buat sesama-sama kita. Hamba dengan tuan-tuan dengan hamba, dengan orang-orang lain, kiri kanan kita ni, lelaki perempuan ni, ada ni perkara yang kita kena pakak-pakak buat. Supaya hubungan sesama kita ni jadi rapat, hubungan kita menjadi bertambah baik dan boleh memenuhi kehendak yang Tuhan kata innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Iaitulah hak yang pertama yang kita jaga ialah Nabi kata iza laqitahu, apabila kamu bertemu dengan dia. Temu dengan dia, jumpa dengan dia mana-mana pun, fasallim alaihi, hendaklah kita bui salam. Bui salam. Berdasarkan hadis ni pada zahirnya wajib salam tu. Tapi ulama bicara dia kata salam itu tidak wajib, sunat saja. Kita sunat bui salam, tetapi orang yang menerima salam itu wajib jawab. Wajib jawab. Jadi bila kita jumpa, kita seboleh-bolehnya adalah mendahului orang lain itu dengan salam. Dan Nabi SAW sendiri dalam sirah, dia dulu seumur. Kalau jumpa dengan orang, Nabi dah dulu bui salam. Dan dialah dulu Allah tangi nak salam dengan orang. Itu sifat Rasulullah SAW. Iaitu bila kita jumpa dengan orang, kita mengucapkan salam. Dan salam ini paling kurang ialah Assalamualaikum. Kita ucap Assalamualaikum. Paling kurang. Kalau nak baik lagi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau nak baik lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ada tiga peringkat. Paling kurang, Assalamualaikum. Nak molek sikit lagi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nak molek lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam tu. Kita kena bui salam lagu tu. Dan orang yang terima salam ni pun, bila orang bui salam kita, kata ulama, wajib atas kita untuk menjawab salam tersebut. Wajib atas kita. Berkali sebab tu budak-budak muda ni, kali dia nak mengarak, dia bui salam dulu. Assalamualaikum, tak jawab berdosa, dia kata. Pasal dia tahu juga hukum tu, tak jawab dosa. Jadi bila orang salam kepada kita, maka dalam Quran dia kata wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw mithliha. Tu ada adab dia dalam Quran. Dia kata wa idza huyitum bi tahiyyatin, apabila kamu disapa dengan ucapan, dengan tahiyat, ucapan sapa ni, fahayyu bi ahsana minha, jawablah yang lebih baik. Jadi kalau orang beri salam kepada kita Assalamualaikum, maka kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita pelebih sikit. Kalau kita jawab serupa pun tak apa. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Boleh dah, tapi berdasarkan ayat Quran itu kata fahayyu bi ahsana minha, biar lebih baik jawapan kita daripada orang itu. Iaitulah kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau dia kata Assalamualaikum warahmatullahi, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih sikit lagi. Kalau dia habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nak pahala lebih, ajak minum air. Boleh lebih pahala. Sebutlah gitu. Jadi kita ni kena lebih sokmo. Ataupun sekurang-kurangnya bimisliha, serupa pun tak apa dah. Jangan jadi setengah orang kampung kata Assalamualaikum pakcik. Jadi dia berkali dia tak belajar, berkali dia jadi dia tak ti, ataupun boleh jadi sampai dulu orang jarang beri salam. Bunyi Assalamualaikum, ayah kita kata dia ambil beras dapur. Pasal hari tu biasa untuk pakai. Dulu. Jadi sebab tu setengah-setengah kampung lah ni kata Assalamualaikum pakcik. Mari mana tanya? Dia tak cara jawab salam tu. Tu waktu kena beki lah. Kalau ada ni tak apa berlaku, muka tahu dah. Jadi kita jawab salam tu sebaik-baik yang mungkin. Kerana itulah adab kita. Dan sebab tu dalam kitab ulama sebut sebelum kita berucap pun, sebelum kita kecek apa, beri salam dulu.
qablal kalam. Beri salam dulu sebelum kita bercakap. Ada setengah orang dia bangun ceramah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya, baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tak kena. Tak kena. Dia makan nasi dulu baru basuh tangan. Jadi tak kena gitu. Jadi kena basuh tangan dulu, barulah ambil lauk. Kalau tak teringat tak apa. Jadi hak tu kena jagalah. Lepas tu risalah ni pula dalam hadis Nabi sebut, fal yusallimul mashi alal qa'id. Dia ada kaedah pula kalau kita pergi dalam hadis lain. Lagu mana kita nak risalah ni, cara nak risalah, orang yang berjalan risalah kepada orang duduk. Misalnya kita jalan, kita tengah jalan, ada orang duduk cokok hara, kita hak jalan ni kena risalah kepada hak duduk. Kalau hak duduk risalah dulu, dia jadi terbalik. Dia jadi terbalik. Baik juga orang muda kena risalah kepada orang tua. Jangan tunggu orang tua risalah. Orang muda ni kena risalah dulu kepada orang tua. Lepas tu orang hak sikit kena risalah kepada orang ramai. Dia mungkin seorang ataupun dia dua orang ni ada 3-4 orang, maka hak sikit ni kena risalah ke orang ramai. Kalau dia atas kenderaan, orang di atas kenderaan beri salam kepada orang yang berjalan kaki. Tu dia kaedah-kaedah dia tu. Jangan beri terbalik. Jangan beri terbalik. Seboleh-bolehnya jagalah, tidak salah. Kamu dia kata dosa ke ustaz? Tidak dosa, tapi nampak tak ngaji. Tu yang adanya. Dosa tu tidak, tapi nampak sangat tak ngajinya. Kita kalau kita buat kerja tak kena. Tu supaya budak pakai kasut balik lah. Tidak dosa, tapi orang tengok nampak tak retinya kanan kiri. Jadi itu kaedah yang kita kena jagalah. Jadi hak ni beringat. Orang jalan beri pada orang duduk, orang ramai, orang sikit beri kat ramai. Lepas tu hak muda beri kat tua, hak atas kenderaan beri kepada yang berjalan kaki. Itu dari segi salam lah. Dan salam ni juga dalam beberapa hadis lain Nabi sebut, antaranya salam ni dia boleh mewujudkan kasih sayang. Dalam satu hadis Nabi pernah tanya kepada sahabat, ala adullukum, tidakkah kamu mahu aku tunjuk atas suatu perkara yang Nabi kata apabila kamu buat tahabau, kamu akan jadi kasih sayang sama kamu. Munok kalau Nabi kata aku ajar suatu perkara yang sekiranya kamu buat benda tu, kamu akan jadi kasih sayang antara satu sama lain. Maka sahabat kata, bala ya Rasulullah. Lalu Nabi ajar, Nabi kata, absyus salam. Sebarkanlah salam. Maknanya kita kena latih memberi salam. Kerana dengan salam ini mewujudkan kemesraan. Lebih lagi bila kita memberi salam kepada orang yang kita tidak kenal. Maka dengan sendiri dia menjadi pembuka kata antara kita dengan orang. Dan sebab tu sahabat-sahabat Nabi ini kalau kita tengok dalam sirah, amat memberatkan masalah salam. Sehingga bila mereka jalan ni, dia jalan dua orang. Tiba-tiba temu dengan pokok kau, tiai kau, dia kau ni jalan kau ni kesok dah, takut tepuh kan. Bila dia pergi ke kanan ni, temu balik tu beri salam pula. Beri salam. Siapa pergi temu? Sahabat Nabi ni. Kita tidaklah buat siapa tu, tapi nak ayat kesungguhan sahabat-sahabat ni mengamalkan ajaran Nabi ni, sehingga duk jalan dua orang pun, bila selisih dengan tiai gitu, temu pada sama-sama jalan sekali, beri salam. Busalah kesungguhan dia siapa rekat tu. Jadi kita ni kalau tak boleh siapa secara tu pun sebenarnya ambil yang sah-sah. Nak masuk rumah kita, jumpa dengan orang gimana pun, bui-bui salam. Jangan masuk pak dapur baru salam, terkejut tuan rumah. Kita ni orang Melayu satu perangai juga, dia pergi rumah orang, assalamualaikum tangga, tuan tak tubik dia jenguk habis. Ita kat ni. Pergi pak dapur. Assalamualaikum dapur, terkejut bini tuan rumah duduk tengah kemel. Mojo tak payah dengan sodik. Jadi ni tak kena. Kita buat tu tak kena. Jadi waktu salam. Salam ni dituntut kepada kita sebagaimana yang tadilah. Adapun salam ni kata ulama dibuat sama-sama Islam. Dengan orang yang bukan Islam, Nabi melarang kita. Dalam satu hadis Nabi kata, la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Janganlah kamu memulakan salam itu kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Maknanya tak boleh kita beri salam kepada orang yang bukan Islam. Itu dari segi asahnya. Kalau orang bukan Islam beri salam kita, lagu mana nak jawab? Dalam hadis Nabi ajar pada kita, bila orang Yahudi beri salam, Nabi jawab wa'alaikum. Nabi jawab juga, tapi Nabi jawab wa'alaikum. Sebab orang Yahudi ni dia beri salam pada Nabi, dia kena.
Salam ni Assalamualaikum. Dia tukar tu jadi Assalamualaikum. Dia ucap balik Assalamualaikum, celakalah atas kamu wahai Muhammad. Jadi Nabi jawab ni Waalaikum. Makna balik semula atas dia. Waalaikum. Jadi kata ulama, seboleh-bolehnya bila orang bukan Islam, ada orang Islam bui salam. Kalau di Indonesia, orang Kristian ni paderi ke apa biasa dia bui salam. Ambo masa mau ngaji luar negeri dulu, bukan nak beragah dak, ambo ngaji luar negeri dulu, ada paderi Kristian daripada Indonesia. Orang Indonesia pakai sokok. Ambo dia ingat ko Islam. Dia jumpa orang kita, Assalamualaikum. Kita pun jawab salamnya. Tanya-tanya nama Jacob. Allah. Kata sudah dah laku hari ni. Muka dia pakai sokok. Dia tak pakai pih. Jadi kita tengok sokok ni kak. Dia ingat kok Islam juga lah. Walaupun hadari pun tak apalah. Jadi jawablah kita salamnya. Biarlah hadari pun. Rupanya kena Kristian. Allah Tuhan kata. Nama Jacob ni Yakub lah. Kalau kita Yakub. Tanya buah-buah dengan dia mari pada Indonesia di Kalimantan. Dia ni paderi, pergi ngaji buat ngaji dekat Islam. Tanya apa ngaji dekat Islam? Dia kata pasal kita nak tahu dekat Islam ni senang kita nak berdakwah di kalangan orang Islam. Dia kata tu nak ceritalah. Jadi sebab itulah kalau boleh beringatlah nak pakai sokok pun beringat takut tukar Jacob. Tak salah pakai sokok tu cuma jangan ditukar. Baik, yang kedua hak yang kedua kita kena wa iza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia jemput kamu, hendaklah kamu terima jemputan tersebut. Pada zahirnya hadis ini menyebut secara umum, tak kira jemput buat gapo pun kita kena pergi. Tapi ulama dia bincang hadis ini, ulama kata jemputan yang wajib kita hadir ialah kenduri kahwin, walimah. Kenduri kahwin ataupun yang dekat-dekat dengan kenduri kahwin. Kita boleh, kita wajib pergi. Tapi kalau jemput biasa, biasa makan deriak ke apa tu, tidak wajib lah. Kalau pergi kenyang. Lah gitu jelah. Tapi kalau kahwin ni, kenduri kahwin wajib atas kita hadir. Kecuali kata ulama kalau kita baca dalam fiqh sunnah, Syed Sabiq hurah benda ni, dia kata kecuali kalau jemputan tu dibuat secara umum. Umum ni masuk dalam masjid. Macam gini ambo sebut, bakal pergi belakang hari Sabtu ni, ambo nikah anak di rumah. Hak tu tak wajib hadir. Kalau tak pergi pun tak salah. Pasal umum. Tapi kalau orang mari cokoh tangga kita, mari jemput, maka kita pergilah. Sekiranya tidak ada keuzuran kepada kita. Adapun kalau atas surat tu, ada juga ulama kata surat tu tak apalah, serupa panggil ramai-ramai atas masjid. Tapi kalau dia mari di rumah, mari bersungguh tamu-tamu duduk nu. Jauh Kuala Berai, mari pah ke sini, jemput pergi back rumah dia, maka tu seboleh-bolehnya pergi. Kecuali kalau ada keuzuran. Pah orang tanya, pah hadari lagu mana nak pergi kan Ustaz? Tak ada demo lah. Ambo pergi juga, ambo pergi esok ke. Esok ke lah kita pergi. Baik Kemudian yang ketiga, wa izas tansahaka. Pendek-pendek ada bahasa nak ambak Aisyah ni. Wa izas tansahaka. Apabila dia meminta nasihat daripada kita, saudara kita mari di rumah minta pandangan, maka Nabi kata fansahu, hendaklah kamu beri nasihat. Beri nasihat. Bila orang mari minta pandangan, kita kena beri setakat yang kita boleh. Jangan kita buat kedekut. Kita tanya orang lain lah. Tak sih lah gitulah. Kalau kita tahu kita beri, kecuali kalau kita tak tahu, jangan tak tahu royak juga. Meta nak turut hadis ni pun royak lah, gajah rimah pun tak boleh. Nasihat ni diberi bila kita tahu. Kita tahu baru kita beri pandangan. Tapi kalau kita tak tahu, jangan pandang-pandang. Jangan pandang-pandang, jangan jadi orang putih. Orang putih ni serupa dengan Arab juga. Kalau kita pergi tanah Arab, pergi negeri orang putih, kita tanya dia royak belakang. Tanyalah. Mana dia boleh royak belakang. Tak sesak kita. Kita tanya nak pergi sini sekian-sekian ni lagu mana. Dia tahu pergi. Faham ambil kanan, faham ambil kiri. Gigi tak temu pak sudut. Tu perangai Arab.
Perangai orang putih dia ada buah tu agak. Dia nak royak tak tahu tu malu. Jangan jadi lagu tu. Sebab tu nak royak nasihat ni benda yang kita tahu. Kalau kita tak tahu, kena royak betul. Royak betul. Dan ini dalam banyak perkara lah. Dalam semua perkara. Dalam bab agama ke, dalam bab harian ke apa semua pun, kita patutlah memberi nasihat apabila diminta nasihat. Kerana ni kita tutup teh dalam agama. Lebih lagi contohnya kalau orang mari nak mine kapur kita. Dia nak cari natu kapur kita. Dia tentu tak tahu. Dia akan tanyalah kita lagu mana. Anak amor duk kena pada anak orang sikit-sikit. Nama sikit-sikit. Maka kita kena royak ke dia. Royak benda betul. Tapi janganlah royak A sampai Z. Lama kita royak belakang. Kalau budak tu tak juru. Kita royak habis A sampai Z gini-gini. Tak boleh juga. Sebab itu aib orang. Paling kurang pun kita kata, kalau boleh cari orang lain lah. Kayak comel, kayak bunyi. Cari orang lain lah. Ramai lagi budak tino, hok molek-molek. Jadi orang pahal lah lagu tu. Jangan cerita sosok. Gini-gini tu tak boleh juga. Pasal air orang kita kena jaga. Tapi perlu atas kita. Terutama kalau benda-benda lagu ni. Sebab kalau kita tidak beri nasihat, mungkin dia akan pilih menantu yang tak kena. Menantu yang tak kena dengan agama ke apa. Ataupun pilih pasangan hidup yang salah. Jadi susah dia dan kita jadi pucuk pasal kita tak beri nasihat. Tapi kalau kita beri nasihat dah atas dia lah. Serupa lah kalau kajian buat ujian HIV ni, orang nak nikah ni. Untuk menjaga maslahat semua pihak lah. Dan bila ujian ni diketahui, pihak kajian Tok Qadi ni kena royak kepada pasangan. Misalnya kata hak tino ni, atau jatel lah biasanya. Jenis kebolah sikit. Jatel ni ada HIV. Maka Qadi ni kena royak kau perempuan. Budak ni dibuat ujian HIV dan positif. Jadi terserahlah pada perempuan. Kalau dia nak juga, tak ada arah lah. Tapi kita lepas dah tanggungjawab kita. Jangan kita susu. Dan memang law ni perlu benar ni. Ujian HIV ni untuk dibuat pasal penyakit ni jadi suatu benda yang merebak dalam masyarakat. Jadi sebab tu kena beringat. Kena beringat dalam bab ni. Baik, yang keempat. Yang keempat ni pula, wa iza aqasa fahamidallah fashammithu. Apabila dia bersih. Dia bersih ni dah dia mengucap alhamdulillah, fashammithu, maka jawablah bersih dia tu. Jawab bersih dia tu. Daripada sini kata ulama, dalilun ala wujubi tashmit lil atis alhamid. Wajib atas kita menjawab orang yang bersih dan dia mengucap alhamdulillah. Kalau dia bersih, bersih. Ataupun ada setengah orang dia bersih bunyi cing. Tahu tak orang bersih cing itu? Kok biru tu dia bersih cing. Dia bunyi cing lah. Jadi kalau amoyak kapu ambo di sini tak tahu ada. Kapu ambo ada kuat doa siapa bersih pun cing bunyi. Jadi kalau dia bersih, dia tak kata alhamdulillah, maka tidak wajiblah atas kita menyebut yarhamukallah. Tapi kalau dia bersih lepas tu alhamdulillah dia kata, maka wajib berdasarkan hadis ni, wajib atas kita menyebut yarhamukallah. Dan kita pula orang bersih ni jawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Tu cara Islam ajar tu. Kena kata alhamdulillah. Dan sebab tak ada setengah-setengah tu alim, kalau kita bersih kat dia, kita tak sebut alhamdulillah. Dia kata alhamdulillah. Dia nak ajar kita tu. Dia nak ajar kita. Ni kita pula jawab yarhamukallah. Kita je bersih, kita jawab yarhamukallah. Bahasa tak kerti suk-suk. Orang nak ajar dia, tak langsung kerti. Dia pula pergi jawab. Tak ada. Jadi dia sebut alhamdulillah, maka kita sebutlah bersih. Kenapa dalam Islam ni bila kita bersih kita dituntut mengucap alhamdulillah? Karena bersih-bersih ni penyakit. Kata ulama bersih ni seolah-olah macam gempa bumi. Dia bergegar kepala ni kata lepas tu main oh seksa tadi buat kau satu. Tapi bila pain tu bik tu kan lega dah. Masa dah tu bini tak nampak. Nah, tengok tu tak nampak. Lepas pain tu bik baru nampak belakang. Sebab tu ada ulama kata dia buah penyakit. Bila kita bersih, kita buah penyakit daripada saluran saraf kita tu. Sebab itulah ditutup mengucap alhamdulillah.
Alhamdulillah sebagai tanda terima kasih pada kita, pada Tuhan yang melegakan. Melegakan apa ni tekanan kita tu. Maka sebab tu bila kita ucap alhamdulillah, orang lain yang dengar ni yarhamkumullah. Semoga Tuhan merahmati kamu, memberi rahmat kepada kamu dengan keluarnya penyakit tu. Tu disebut lagu tu. Lepas tu orang tu pula jawab buat sekali lagi. Tanda terima kasih kepada orang hok kata ke dia yarhamukallah tu. Tu disebut gitu cara bersin. Cuma bersin ni kata ulama setakat 3 kali. Baru kita jawab setakat 3 kali. Sekali dia kata alhamdulillah, kita berjawab yarhamukallah. Lepas tu dia bersin pula 2 kali. 3 kali boleh. Kalau sabar 5 ni tu bukan dia dah tu. Hak tu somak kayu dalam itu. Tu dia penyakit, dia bukan bersih. Biasa tu penyakit dah tu. Tu penyakit. Tak perlu dah kita jawab. Setakat 3 kali. Kata ulama setakat 3 kali. Lepas tu tak perlulah kita jawab. Dan ini pun bagi orang yang mengucap alhamdulillah. Kalau tidak perlu pada kita. Walaupun seperti yang sebut tadi, kita dituntut untuk sebut alhamdulillah kepada dia supaya dia beringat. Dia beringat. Kemudian panjang di huruf apa ni? Jangan kita ambil sikit lah. Baik, yang kelima ni pula ialah wa iza marida, apabila dia sakit fa'udhu. Apabila sakit adalah kamu lawati dia. Kata penulis ni dia kata fa fihi dalilun ala wujubi iyadatil muslim. Dalil wajibnya menziarahi orang muslim yang sakit. Dan inilah pegangan Al-Bukhari. Tetapi bagaimanapun jumhur ulama mengatakan sunat saja. Sunat saja kita melawat orang sakit. Tapi bagi orang yang jadi ketua orang, Tok Ngulu ke, Tok Ime, wakil ayat sepambo ni, kenalah utama melawat orang sakit ni. Jangan tika segar lah nak dia. Lepas tika dia sakit ikut mung lah. Tak boleh gitu dah. Kita sebagai ketua orang ni seboleh-bolehnya, ketua cawangan ke gapo ke, kena ambil berat orang di sekeliling dia kalau dia sakit. Kita pergi ziarah. Tak boleh buat ke satu pun, pergi pun tak apa dah. Pergi kat tengok, gosok-gosok lengan, gosok dahi, supaya mak tarik masuk bilah air kecil tu. Buat lagu tu tak apa dah, pergi gosok-gosok gitu. Kita pergi tu pasal orang sakit ni kalau orang pergi tengok dia, memang dia suka. Gembira dia. Lama-lama kalau duduk hospital. Duduk hospital tu rasa tertekan. Tamu-tamu duduk sebelah mati hak ni. Allah. Hak ni pula mati. Penyakit serupa kan dia. Tu gak sakit jiwa benar. Sakit jiwa. Jadi bila kita pergi, kita beri nasihat, beri semangat pada dia, insya-Allah tenang hati dia. Tu tenang hati dia. Tapi pergi nak melawat orang sakit ni ada adab. Mama kena sebut sikit. Kita orang Melayu ni kalau kita buat tikap pun bagus bab ni. Kalau ada orang sakit kan bakal pergi belakang. Kadang-kadang penuh rumah tu, siapa orang sakit tak nak nyawa. Dah ramai dah. Rumah dah lah tak ada jendela. Lemah. Perlu kita masuk dalam rumah. Ramai apa duk tunggu. Jadi tak kena. Kita melawat orang sakit ni kalau kita baca dalam hadis. Pertama kita pergi dengan tenang. Lepas tu kita baca doa. Bila kita pergi. Dia ada beberapa doa dalam hadis tu. Kita baca doa. Sebagai contoh bismillah urqika min kulli da'in, Allah yashfika, apa semua adalah. Baca doa tu, tengok dalam hadis 2-3 doa tu, kita pergi baca doa tu. Lepas tu jangan duduk lama. Jangan duduk lama. Dengan orang sakit ni jangan lama, dan jangan kecek benda-benda yang memberi tekanan pada dia. Dia semangat kuat hati, duduk sakit. Kita pergi beratlah kita. Tak benar belah raya ni. Sak nyanyo. Pakai tarik nafas akhir lalu dah dia. Janganlah gitu. Jangan. Kita pergi benda yang menyenangkan hati dia. Sebab tu bila kita pergi kat sakit, kita royak benda suka. Kita pergi tangan, gosok dahi. Dia akan rasa tenang. Hak tu yang paling penting. Kita orang Melayu, lama berhati banyak. Dia pergi kat sakit, copor duduk buah Dia kata baru ni ada kapu hamba. Penyakit serupa ni. Tak ada 3 hari, mati dia kata. Allah, kau betul tu kak. Lagu mana perasaan? Setengah tu kikak kecil manis kerak. Dia kata, pos darah hamba pun lagu ni kok. Kerak mata, tak ada seminggu dia kata. Habis umur lalu dia kata. Nak ayat contoh. Tak pandainya kita tu, orang Melayu. Tujuan dia boleh jadi baik. Nak buah, tapi benda tu sakit jiwa orang.
Supaya doktor kok. Doktor kadang pun nak marah juga. Dia kira royak. Pocik ni seminggu ya lagi. Tak kena lah gitu royak. Walaupun boleh jadi dari segi ilmu dia ngaji tu betul. Dia ada kaedah-kaedah supaya kita orang tua. Kita tengok orang, kita tahu. Orang ni buat lama mana lagi. Orang tua-tua dia pandai. Dia kita tengok. Dia boleh hagak seminggu ke 2 hari ke. Orang tua dia ada tua dia. Tapi jangan royak. Orang sakit. Ni royak tengok ke apa. Beratnya. Tak desok nama pesen. Oh nyanyo tapi nyanyo. Nyanyo habis pakai anak beranak pun nyanyo. Muka benda ni benda ketentuan tu. Apa ada satu cerita. Saya ambo. Isteri dia sakit baru. Sakit baru. Masa tu. Cek doktor pakar. Doktor witepuh. 2 bulan. 2 bulan royak. Allah. Tugak tu lah tahu. Kita pun naik kelaling. Muka saing. Tapi alhamdulillah. So, pakar hari ni. Berapa tahun dah tak mati-mati. Tak mati-mati. Dekat 5 tahun dah. Tak mati-mati. Nak royak. Kerja itu siapa tahu. Tapi mujur dia laki bini bahasa jenis keras semangat. Keras semangat. Doktor ayat 2 bulan pun dia keras semangat. Ikhtiar juga cari berobat situ. Alhamdulillah. Boleh tahan sampai hari ni. Walaupun tak siap betul. Tapi bertahan. Dekat 5 tahun dah. Kena orang jenis lemah semangat. Pakai tak makan nasi dah. Nak tengok bini pun malah dah. Tak, malah lah. Pasal ingat esok dah ni mati atau sebulan lagi. Kau sakit. Dia manusia tak sama. Jadi sebab itulah kalau kita jadi doktor pun. Jangan duk royak lah begitu. Royak dengan cara kiasan gitu royak. Jangan tinggal lah. Anak-anak beranak usia anak beranak jangan tinggal lah jauh. Kita orang pahal dah lah. Tak apa lah. Ni kita sebut. Ni esok ni kak. Tak ada sahur. Oh nyanyo kok orang. Jadi ni benda-benda gini. Ni kita ni tidak pandai. Tidak jaga. Banyak berlaku kapun. Terah perhati. Terah perhati. Kita gini beri benda yang menyenangkan hati dia. Walaupun kita tahu di segi ilmunya. Ilmu perubatan boleh jadi esok dah saat dia. Tapi kita beri semangat. Beri semangat supaya dia boleh menghadapi suasana dengan tenang. Itu benda yang diajarkan oleh agama. Lepas tu tadi lah jangan duduk lama. Jangan duduk lama. Dah doa tu banyak. Kebanyakan kita tak doa. Doa tu penting bila kita melawat sakit. Baca doa. Pakat-pakat kali 10 orang baca doa. InsyaAllah salah seorang yang mungkin berkat. Dalam ramai-ramai kita tak tahu. Tuhan beri kesembuhan. Tapi kalau pergi duduk bawah, duduk gapo, tak ada pasal. Dah setengah tu duduk cokoh tunggu siapa tuan rumah nak makan nasi pun tak boleh. Dia duduk cokoh situ. Bobek. Baru gobek sirih bodel lagi. Bila dia duduk gobek sirih, itu perang sakit. Gogeng. Pun ada. Jadi ni adat dia. Kita pergi semetar balik. Semetar balik. Ziarah tidak perlu lama. Sebab orang sakit dia memerlukan kerehatan. Dan keluarga dia pun jaga dia pun letih. Letih. Jadi kalau kita pergi pakak duduk tumah situ kak. Banyaklah mengganggu dia di segi kerehatan dia, di segi keselesaan dia satu keluarga. Maka sebab tu ini kita jaga. Tapi yang pentingnya ialah bila ada orang sakit, cubalah sedaya upaya kita untuk ziarah. Sebab ziarah ni kesannya besar. Terutamanya dalam kita berdakwah. Amba pun nak pergi melawat orang sakit. Dia ni kita sebutlah pati dia ni kuatlah amnunya. Bagi hamba juga cerita mula-mula hamba jadi wakil ayat. Kuat amnu. Dia ni tapi boris kita. Satu hari tua dia berumur, tak kedai tu yang sakit. Masuk hospital. Hamba pergi ziarah dia. Bila pergi teriuk dia. Teriuk dia kata, saya dia selama kening sore habuk tak mari dia kata. Saya dia tak mari. Hak duduk sebelah rumah pun tak pergi tengok dia di hospital. Waktu sama-sama kuat dengan dia dalam parti. Sama-sama buat kerja parti tapi bila dia sakit tak pergi ziarah. Dia kata. Jadi bila kita pergi ni, dia terharu. Lepas dia pesan nak pulak ke anak-anak lepas tu dia kata pilih raya ni tak sahuli lain lah dia kata. Bola duk hadari-hadarinya. Dia kata undi hak ni lah dia kata. Tu hewi hidayah kau tu nak kata ku mana? Tak kata ku mana? Benda tu kita tidak duk ngeping. Tak okey orang sakit nak pergi ngeping tu. Mati hidup kita tak tahu lagi muka duk sakit. Tapi nak wayaknya penting ziarah. Nabi macam tu. Nabi dalam sejarah. Antara kelebihan Nabi dihormati oleh masyarakat. Dia ambil berat. Selain pada janda anak yatim ni. Orang yang sakit. Waktu dia belum jadi Nabi lagi. Siapa dia jadi Nabi pun Nabi tak miss. Dia melawat orang-orang yang sakit. Orang tua, janda. Jadi kalau kita orang yang terlibat dalam perjuangan Islam ni. Kalau kita boleh ambil berat. Benda-benda lagu ni. Terutama dekat-dekat rumah kita. Tak jauh mungkin jadi kita tak mampu.
Kalau kita nanti tu okey saja, tok guru saja nak pergi nyanyo. Tok guru ada sore, negeri luah. Pas jaga Malaysia pula. Kalau kerak sebelah pun tak kata lagi bagi. Dah, lagu tu. Tapi kalau kita boleh memainkan peran ni, kita orang cawangi, orang dong, kita main tugas ni, susah banyak masalah. Banyak masalah benda ni. Kita pergi tu tanda kita. Lebih kalau orang tu orang kuat parti, orang apa ni ada dihormati dalam masyarakat. Dia akan rasa lagu lain bila kita. Kadang-kadang kita tengok tak berlaku benda ni, kuranglah kita kurang beri perhatian. Baik tu. Kemudian yang akhir, yang kena ni asal disa yang kena wa iza mata fattabi'hu. Apabila dia mati, hendaklah kamu ikut dia ataupun kamu hatta dia ke kubur. Adalah satu hadis tu dia kata kita kena menguruskan jenazah dia. Sebab tu ulama kata wajib fardu kifayah kepada masyarakat menguruskan orang mati. Tapi dalam keadaan tak ada orang tu, dia jadi fardu ain, menguruskan jenazah. Maka bila ada orang mati, tanggungjawab kita lah memandikan mayat, menguruskan mayat dan semaya mayat. Semaya mayat. Sebab tu semaya mayat ni perlulah kita ni belajar. Kebanyakan orang ramai orang tak pandai semaya mayat. Amo pun nak jumpa kita pergi, anak dia tak semaya mayat. Ayah dia mati, anak tak semaya mayat. Tak reti nak mayat ke mana. Kita pun tak beri tak reti, rokok kat sudah habis. Susah segala orang dah. Kadang-kadang anak mati, ayah tak semaya. Cacara tangga. Ada satu peristiwa tu, ayah tua mati kampung. Anak orang besar-besar, kalau lupa balik ke kereta besar-besar. Tapi cacara belakang. Orang lain tolong mayat-mayat ayah dia. Jadi malu kita. Malu. Kita anak ngaji tinggi. Balik dengan kereta besar, BMW sedih, penuh depan rumah. Tapi ayah kita sendiri, kita tak boleh beri khidmat yang terakhir kepada ayah kita. Tak ada lah khidmat anak yang paling akhir ialah semaya jenazah ayah dia. Lepas tu kalau boleh masuk dari kubur pula. Itulah bakti yang besar. Yang terakhir yang dia boleh buat seorang anak. Sebab tu ngaji tinggi lagu mana pun, tak sesat kita ni kalau selagi tak boleh bagai-bagai lagu ni. Dah banyak berlaku hari ni. Ni Amo tengok sendiri. Sebab Amo jadi wakil ayat ni temu macam-macam. Tengok sendiri anak sigar duk dia beranda duk gapo. Kadang duk cokor atas kursi. Muka bodoh cokor atas kursi. Orang pakai mayat ayah dia. Jadi Allah kata tak padai lah ayah hatta ngaji tinggi-tinggi, gaji 5,000, nak khidmat ke ayah pun tak boleh sang akhir. Jadi sebab tu kena pastikan mayat ni paling mudah. Rokok dak, sujud dak. Tak ada masalah. Tak reti baca duk dia, tu orang sudah. Bukan duk payah. Orang tak kebih. Orang sudah lah. Orang tak tahu kita baca ke tak. Ni kat tunjuk kok orang tak reti kita dengar duk cokor atas kursi. Gak bagi mudah ke peteho, selawat. Doa, gak doa tu kan tak ingat, tak payah baca. Doa yang rakaat selepas takbir 3 ke 4 tu mudah nak Allah maghfir lahu warhamhu. Setakat tu sudah. Kalau kita ingat setakat tu. Dengar orang baca di sebelah tu kan, kita baca dah. Kokoh dah. Faham mula-mula peteho tak okey tak ingat. Semua orang ingat peteho. Selawat ingat. Kalau kita mayat kan, peteho ingat, selawat ingat. Mudah nak mayat jenazah ni. Tapi ada sebahagian daripada masyarakat kita yang tidak tahu, yang tidak amal benda ni. Jadi rugi besar lah kita. Panggil orang pucuk masjid tu, kampung tu, pondok tu. Kita anak sendiri, kita sendiri sebagai anak, tak boleh mayat. Allah malu, kita malu. Panggil pondok tu, pondok cukup 40 orang. Bagi pula, lepas tu bagi berah, bagi gula. Tapi kita sendiri tak ada. Kita, supalah, Amo sebut sikit sebelum Amo berhenti, supalah mayat ajak. Amalan kita kapur ni Amo nak tegur, Amo kena Amo tegur mana-mana pun Amo sebut minta maaf lah. Semaya ajak ni, kalau kita nak panggil orang maya ajak, kita tuan rumah kena maya sekali dengan orang maya ajak. Ni ada kena dengar, dia panggil orang maya ajak, dia duk cokor gulung rokok daun. Hajak dia. Patut dia lah dulu. Ni suruh kat orang, swasta kat orang tu. Orang doa gapo tak tahu. Salah orang doa lagu lain. Patut kita, hajat kita tak ada lah benda yang paling dekat dengan Tuhan. Kita. Orang lain nak minta ikhlas setara mana, muka bukan kerja dia. Tak, kita nak tolong minta dengan Tuhan bagi orang lain, nak setara mana ikhlas.
Sebab bukan kerjaan kita. Tapi kalau kita sendiri, ni hajat kita sendiri semaya, kita minta doa dengan Tuhan, tentulah tak ada orang yang boleh lawan kita dari segi ikhlasnya. Moga masalah kita. Ni kita suruh orang lain. Ni jadi masalah. Ni banyak berlaku kapur ni. Dia tu boleh rokok darah main-main. Sedap sekali dengan luar pendek pula tu. Allah Tuhan. Tu sedap sekali. Orang mari tu gak ngepiyuh dengan serban macam-macam. Dia boleh. Duk atas gerai. Ini satu benda yang kena jaga lah buat ni. Semaya ajak ni kita nak buat walaupun ada ulama kata tak buat ramai-ramai tu kita sebalah lah. Tapi kalau nak buat juga pastikan tuan rumah. Ambo orang isteri ambo pergi. Kalau tuan rumah tak main, ambo tak main. Ambo ajak tuan rumah mari main sekali. Kita cari siapa dia tuan rumah mari sekali. Kalau jadi email tak apa. Tapi semaya sekali. Jangan tak main. Kalau tak main tak ada guna kita pergi. Kerja demo kita suruh kita nyaku ke dia. Tak padan dengan jamu gula ayam tu tak padan. Tak padan. Jamu bersungguh sangat dengan gula ayam dengan pemayat dia tak mayat. Itu penting. Jadi hak ni semaya jenazah ni penting lah. Dan ini menutup teh. Dan memang kena sebut sebab kita bimbel lah ni generasi muda ramah. Hak tak boleh. Kalau kapur lah. Kalau bandar boleh jadi tak tahu. Tapi kalau kapur kita tengok. Orang-orang muda ni. Muka tak cara semaya. Tak cara semaya jenazah. Pun tak cara. Kata ada orang tua berat. Berat kalau tengok. Nak agak kat orang muda. Nak semaya jenazah. Akhir tak ada orang semaya berat lah. Kita. Ada orang semaya. Sebab itulah hak ni. Kita bakal beri perhatian lah. Jadi ada nekara dalam hadis ni. Yang kita harap insyaAllah. Kita semua boleh ambil perhatian dan kita cuba amal dalam kehidupan kita setakat kita boleh, iaitu pertama bui salam kepada saudara yang seagama dengan kita dan memenuhi jemputan dia bila dia jemput, memberi nasihat apabila dia minta nasihat, menjawab bersih dia apabila dia bersih, menziarahinya apabila dia sakit dan kemudian menguruskan jenazah dan kalau boleh hantar siapa kubur apabila dia meninggal dunia. InsyaAllah nekara ni kalau kita bakat-bakat buat setakat yang kita boleh merapatkan hubungi sama-sama kita dalam masyarakat dan boleh meningkatkan penghayatan agama kita dan mendekatkan diri kita semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itulah